Keluaran bab 36. Bezaliel, Aholiab, juga setiap warga berkemahiran yang dianugerahi kebijaksanaan dan pengertian oleh Tuhan, agar mereka tahu bagaimana mengerjakan segala jenis pekerjaan untuk peribadatan di tempat suci. Hendaklah bekerja sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Kemudian Musa memanggil Bezaliel, Aholiab, serta setiap warga yang berkemahiran dianugerahi Tuhan kebijaksanaan, yaitu setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang memikul pekerjaan itu. Daripada tangan Musa, mereka menerima kesemua persembahan khusus yang dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan pembinaan tempat suci. Sementara itu, tiap-tiap pagi, orang masih terus membawa persembahan sukarela kepada Musa. Maka tampillah semua warga yang berkemahiran, yaitu para tukang, masing-masing meninggalkan pekerjaan yang sedang dikerjakannya untuk melaksanakan segala pekerjaan pembinaan tempat suci itu. Berkatalah mereka kepada Musa, lebih daripada cukup bahan yang dibawa oleh umat demi pelaksanaan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Lalu Musa memerintahkan supaya diuar-uarkan di perkemahan bahwa jangan lagi ada lelaki atau perempuan yang membuat sesuatu untuk dijadikan persembahan khusus bagi tempat suci. Maka umat itu dicegah daripada membawa persembahan lagi, kerana bahan yang diperlukan mereka untuk melakukan segala pekerjaan itu sudah cukup, bahkan berlebihan. Lalu semua tukang dalam kalangan pelaksana pekerjaan kemah suci itu membuat 10 helai tabir dewangga daripada linen halus yang dipintal, serta daripada kain biru, kain ungu, dan kain merah menyala, dilengkapi dengan sulaman arca kerubin, hasil kerja mereka bentuk yang mahir. Setiap helai tabir itu sepanjang 28 hasta dan selebar 4 hasta. Kesemuanya sama ukurannya. 5 helai tabir itu dicantumkan antara satu sama lain, dan demikian jugalah 5 helai lagi tabir itu. Mereka membuat gegelung pengancing daripada kain biru di tepi tabir terhujung cantuman yang pertama, demikian pula di tepi tabir terhujung cantuman kedua. 50 gegelung pengancing pada tabir yang pertama, dan 50 gegelung pengancing di tepi tabir kedua. Gegelung-gegelung pengancing itu saling berhadapan. Setelah itu, mereka membuat 50 cangkuk pengancing emas dan menyambungkan tabir-tabir kemah suci itu antara satu sama lain dengan cangkuk-cangkuk pengancing tersebut, sehingga terbentuklah satu kemah suci. Selanjutnya, mereka juga membuat 11 helai tabir daripada bulu kambing untuk dijadikan atap kemah yang menutupi kemah suci. Ke-11 tabir itu sama ukurannya, yaitu sepanjang 30 hasta dan selebar 4 hasta. Lalu mereka jahit untuk mencantumkannya 5 tabir menjadi 1 tabir cantuman tersendiri, dan 6 helai tabir lagi dijahit dan dicantumkan juga menjadi tabir cantuman tersendiri. Mereka membuat 50 gegelung pengancing di birai tabir terhujung bagi tabir cantuman pertama, dan 50 gegelung pengancing di birai tabir terhujung bagi tabir cantuman yang kedua. Lalu mereka membuat pula 50 cangkuk pengancing gangsa untuk mengancing tabir-tabir itu agar menjadi satu kesatuan berupa sebuah kemah. Selain itu, mereka juga membuat penudung daripada kulit domba jantan yang dicelup merah dan daripada kulit anjing laut untuk melapisi bahagian atas kemah itu. Kemudian, mereka membuat rangka papan-papan tegak daripada kayu akasia untuk kemah suci. Panjang setiap keping papan 10 hasta dan 1,5 hasta lebarnya. Pada setiap papan ada 2 pasak yang membolehkan papan-papan itu saling dihubungkan antara satu sama lain. Mereka melakukan itu terhadap semua papan kemah suci. Mereka membuat 20 papan bagi sisi sebelah selatan kemah suci, dan mereka juga membuat
40 lesung pasak daripada perak untuk dipasangkan di bawah kesemua 20 papan itu. 2 lesung pasak di bawah setiap papan, masing-masing untuk dipasangkan dengan kedua-dua pasak setiap papan itu. Bagi sisi kedua kemah suci, yaitu di sebelah utara, mereka membuat 20 rangka papan, lengkap dengan kesemua 40 rongga peraknya, 2 lesung pasak di bawah setiap papan. Untuk bahagian belakang kemah suci, yaitu di sebelah barat, mereka membuat 6 rangka papan. Selain itu, mereka juga membuat 2 rangka papan bagi bahagian sudut belakang kemah suci itu. Kedua-dua rangka papan bahagian sudut itu 2 kali ganda tebalnya dari situ sampai bawah dan muat betul-betul ke dalam gegelang pertama. Demikianlah yang dilakukan mereka bagi kedua-dua papan di kedua-dua sudut itu. Jadi, ada 8 rangka papan, lengkap dengan 16 lesung pasaknya daripada perak, yaitu 2 lesung pasak di bawah setiap papan. Mereka juga membuat palang-palang daripada kayu akasia, 5 batang untuk rangka papan pada satu sisi kemah suci, dan 5 batang untuk rangka papan pada sisi kedua, dan 5 batang lagi untuk rangka papan pada bahagian belakang kemah suci, yaitu di sebelah barat. Mereka membuat kayu palang di bahagian tengah melintang dari hujung ke hujung, setinggi setengah rangka papan itu. Lalu mereka menyalut papan-papan itu dengan emas dan membuat gegelang-gegelang daripada emas sebagai tempat memasukkan kayu palang itu. Kayu-kayu palang itu mereka saluti juga dengan emas. Setelah itu, mereka membuat tabir daripada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan kain linen halus yang dipintal, lengkap dengan sulaman arca kerubin, hasil kerja seorang pereka bentuk yang mahir. Untuk tabir itu, mereka membuat 4 batang tiang daripada kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. Mereka juga membuat cangkuk-cangkuk daripada emas untuk tiang itu, serta membuat lesung pasak leburan daripada perak. Kemudian, mereka membuat tirai untuk pintu kemah itu daripada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan kain linen halus yang dipintal, siap dengan sulamannya. Untuk tirai itu, dibuat 5 batang tiang lengkap dengan cangkuk-cangkuknya. Mereka menyalut kepalanya dan pengancingnya dengan emas, manakala kelima-lima lesung pasaknya dibuat daripada gangsa. Keluaran bab 37. Bezaliel membuat tabut daripada kayu akasia yang berukuran sepanjang 2,5 hasta dan selebar 1,5 hasta dan setinggi 1,5 hasta. Bahagian dalam dan luar tabut itu disalutnya dengan emas tulen, manakala di sekeliling bahagian atasnya dibuatnya bingkai emas. Dia membuat 4 urat gegelang emas leburan pada keempat-empat penjurunya, yaitu 2 urat gegelang pada satu sisi dan 2 urat gegelang juga pada sisi yang setentang dengan sisi itu. Lalu dia membuat pengusung daripada kayu akasia dan menyalutinya dengan emas. Dia pun memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gegelang pada 2 sisi tabut itu, supaya dengannya tabut itu dapat diusung. Kemudian dia membuat pula penutup pendamaian daripada emas tulen sepanjang 2,5 hasta dan selebar 1,5 hasta. Dia juga membuat 2 arca kerubin daripada emas tempaan pada kedua-dua hujung penutup pendamaian itu. 1 arca kerubin di satu hujung dan 1 arca kerubin di hujung lagi satu. Kedua-dua arca kerubin itu dibuat secara bersepadu dengan penutup pendamaian itu pada kedua-dua hujungnya. Arca-arca kerubin itu mengembangkan sayap-sayapnya ke atas, menudungi penutup pendamaian itu dengan sayap-sayapnya, sementara mukanya berhadapan antara satu sama lain, menghadap ke arah penutup pendamaian itu. Bezaliel juga membuat meja daripada kayu akasia sepanjang 2 hasta, selebar 1 hasta, dan setinggi 1,5 hasta.
Dia menyaluti meja itu dengan emas tulen, serta dibuatnya bingkai emas di sekelilingnya. Selanjutnya, dia membuat jalur tepi selebar telapak tangan, lengkap dengan bingkai emas di sekeliling jalur tepi itu. Dibuatnya pula 4 urat gegelang emas leburan, lalu dipasangnya gegelang-gegelang itu pada keempat-empat penjuru meja itu, di keempat-empat kakinya. Berdekatan dengan jalur tepi tadi, diletakkan gegelang-gegelang itu yang berfungsi sebagai wadah bagi memasukkan kayu pengusung agar meja itu dapat diusung. Lalu dibuatnya pula pengusung daripada kayu akasia dan disaluti kayu pengusung itu dengan emas, supaya dengan pengusung itu meja dapat diusung. Dia membuat segala alat kelengkapan yang perlu diletakkan di atas meja, yaitu kesemua pinggan serta pendupaan dan mangkuk dan pialanya yang akan dipakai untuk persembahan minuman, kesemuanya daripada emas tulen. Kemudian Bezaliel membuat kaki pelita daripada emas tulen. Daripada emas tempaan dibuatnya kaki pelita, yaitu kakinya dan batangnya, kuncupnya, kelopaknya, dan mahkotanya dibuatnya secara bersepadu dengan kaki pelita itu. 6 cabang timbul dari sisi-sisi kaki pelita itu, 3 cabang dari satu sisi, dan 3 cabang lagi dari sisi yang satu lagi. Ada 3 kuncup seperti bunga badam pada cabang yang satu, lengkap dengan kelopak dan mahkotanya, dan 3 kuncup seperti bunga badam pada cabang yang satu lagi, lengkap dengan kelopak dan mahkotanya. Demikian jugalah ke-6 cabang yang timbul dari kaki pelita itu. Pada kaki pelita itu sendiri ada 4 kuncup bunga badam, lengkap dengan kelopak dan mahkotanya. 1 kelopak di bawah 2 cabang pertama, 1 kelopak di bawah 2 cabang kedua, dan 1 kelopak lagi di bawah 2 cabang ketiga daripada ke-6 cabang yang timbul dari kaki pelita itu. Kelopak-kelopak serta cabang-cabang itu bersepadu dengan kaki pelita itu, seluruhnya daripada sepotong emas tulen tempaan. Dibuatnya pula daripada emas tulen 7 buah pelita untuk kaki pelita itu, penyepit sumbu serta perbaraannya. Kaki pelita dengan segala kelengkapannya itu dibuatnya daripada 1 talenta emas tulen. Selanjutnya, dia membuat mazbah pendupaan daripada kayu akasia berbentuk 4 persegi, sehasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya secara bersepadu dengannya. Dia menyaluti semuanya dengan emas tulen, baik sisi atasnya, sisi-sisi sekelilingnya, maupun tanduk-tanduknya, lalu dibuatnya bingkai emas di sekelilingnya. Pada bahagian bawah bingkai, di kedua-dua sisinya, dibuat pula 2 urat gegelang emas sebagai tempat untuk memasukkan kayu pengusung, supaya tempat pembakaran itu dapat diusung. Kayu pengusungnya pula dibuatnya daripada kayu akasia yang disaluti emas. Seterusnya, dia membuat minyak tabis yang suci dan dupa yang murni daripada rempah ratus yang harum, seperti hasil kerja ahli pembuat wangi-wangian. Keluaran bab 38. Bezaliel membuat mazbah korban bakaran berbentuk 4 persegi. Panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta daripada kayu akasia. Pada keempat-empat penjurunya dibuatnya tanduk-tanduk secara bersepadu dengan tempat persembahan itu, lalu disalutnya dengan gangsa. Dia juga membuat segala kelengkapan mazbah itu, yaitu segala periuknya, penyodoknya, mangkuknya, cangkuk daging, dan pendupaannya, kesemuanya daripada gangsa. Kemudian dipasangnya rangkaian kekisi gangsa pada mazbah itu di bawah birainya, mulai bahagian bawah hingga rangkaian kekisi itu mencapai setengah ketinggian mazbah. Dia membuat 4 urat gegelang leburan untuk dipasang pada keempat-empat penjuru kekisi gangsa itu sebagai tempat memasukkan kayu pengusung.
Lalu dibuatnya pengusung daripada kayu akasia dan disalutnya dengan gangsa. Selanjutnya, dia memasukkan kayu-kayu pengusung itu ke dalam gegelang-gegelang yang ada pada sisi mazbah itu, supaya dengan kayu itu mazbah dapat diusung. Mazbah itu dibuatnya berongga dan daripada papan. Bezaliel pun membuat bejana pembasuhan besar daripada gangsa, dengan kekakinya juga daripada gangsa, yang diambil daripada cermin-cermin para pelayan perempuan yang menjalankan tugas pelayanan di pintu kemah pertemuan. Selanjutnya, Bezaliel membuat laman dalam yang bahagian sebelah selatannya dipagari dengan kain linen halus yang dipintal sepanjang 100 hasta. Sangganya ialah 20 batang tiang dengan 20 lesung pasak daripada gangsa, manakala cangkuk-cangkuk serta segala pita penghubungnya dibuat daripada perak. Begitu jugalah halnya dengan bahagian sebelah utara yang dipagari kain linen sepanjang 100 hasta yang disangga oleh 20 batang tiang dengan 20 lesung pasak daripada gangsa, manakala cangkuk-cangkuk serta segala pita penghubungnya dibuat daripada perak. Di sebelah barat digantungkan hamparan kain linen sepanjang 50 hasta, disangga oleh 10 batang tiang lengkap dengan 10 buah lesung pasaknya, cangkuk-cangkuk tiang serta segala pita penghubungnya yang kesemuanya dibuat daripada perak. Lebar bahagian sebelah timur juga 50 hasta, dengan hamparan gantung kain linen selebar 15 hasta di satu sisi pintu masuk, disangga oleh 3 batang tiang dengan 3 buah lesung pasaknya. Begitu jugalah di sisi satu lagi. Jadi, sebelah kiri dan kanan pintu masuk laman dalam itu tertutup oleh kain sepanjang 15 hasta yang disangga oleh 3 batang tiang, lengkap dengan 3 buah lesung pasaknya. Maka sekeliling laman dalam itu dipagari oleh kain linen halus yang dipintal. Semua lesung pasak bagi tiang-tiangnya dibuat daripada gangsa, manakala cangkuk-cangkuk serta segala pita penghubungnya daripada perak. Kepala setiap tiang disaluti perak, dan semua tiang laman dalam itu dihubungkan dengan perak. Tabir bagi pintu masuk laman dalam ialah hasil kerja sulaman pada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan linen halus yang dipintal berhiaskan sulaman. Panjangnya ialah 20 hasta dan tingginya serta lebarnya ialah 5 hasta, sama lebarnya dengan kain yang memagari laman dalam itu. Tabir pintu masuk itu disangga oleh 4 batang tiang, lengkap dengan 4 buah lesung pasaknya daripada gangsa. Cangkuk-cangkuk serta segala pita penghubungnya dibuat daripada perak, dengan kepala tiangnya juga bersalut perak. Semua pasak bagi kemah suci serta pasak untuk sekeliling laman dalam itu dibuat daripada gangsa. Inilah daftar segala bahan yang digunakan untuk kemah suci, yaitu kemah suci tempat loh hukum yang tersenarai dan tersusun oleh Bani Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun, atas perintah Musa. Bezaliel anak Uri, anak Hur, daripada suku Yehuda, mengerjakan semua seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Dia dibantu oleh Aholiab, anak Ahisamak, daripada Bani Dan, seorang tukang dalam bidang mengukir, merancang, juga menyulam kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan kain linen halus. Jumlah kesemua emas yang digunakan dalam semua pekerjaan mendirikan tempat suci itu ialah 29 talenta dan 730 shikal menurut shikal rasmi kemah suci. Manakala perak daripada persembahan semua orang yang terdaftar dalam kalangan umat berjumlah 100 talenta dan 1.775 shikal menurut shikal rasmi kemah suci. Setiap orang memberikan persembahan sebanyak 1 beka, yaitu setengah shikal, menurut shikal rasmi kemah suci.
Jumlah mereka yang terdaftar, yaitu mereka yang berumur 20 tahun ke atas, ialah 603.550 orang. 100 talenta perak digunakan sebagai perak leburan bagi lesung pasak tempat suci dan lesung pasak tiang tabir itu, yang seluruhnya berjumlah 100. Jadi, 1 talenta untuk 1 lesung pasak. Baki sebanyak 1.775 shikal perak itu digunakan pula untuk membuat cangkuk pada tiang-tiang, untuk menyalut kepala-kepala tiang, dan membuat pita penghubungnya. Gangsa persembahan unjukan berjumlah 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripada kesemua itu, dibuat lesung pasak pintu kemah pertemuan, mazbah daripada gangsa, lengkap dengan kekisi dan segala kelengkapan mazbah, dan lesung pasak di sekeliling laman dalam, lesung pasak pintu masuk laman dalam, semua pasak kemah suci, dan semua pasak di sekeliling laman dalam.